Walaupun mereka mempunyai moto, walaupun mereka mempunyai tujuan yang berlainan. Hizbul Muslimin memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu untuk menumbuhkan Darul Islam, sebuah negara Islam yang mana di dalamnya terlaksana seluruhnya hukum agama Islam. Saya petik apa yang dikatakan oleh Profesor Zulkifli Muhammad adalah haram sekali-kali kepada umat Islam untuk duduk di bawah penguasaan orang-orang bukan Islam, para penjajah bukan Islam. Maka menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam untuk bangun menentang, untuk melaksanakan sistem Islam secara keseluruhan. Bukan ianya hanya semata-mata tanggungjawab politik, tetapi ianya adalah tanggungjawab agama. Ianya adalah perintah Tuhan. UMNO pula adalah untuk mewujudkan sebuah tanah Melayu yang merdeka atas dasar Melayu. Begitu juga dengan parti-parti yang lain. Mereka boleh bersatu menentang penjajah, menentang Inggris. Apabila kekuatan orang Melayu dan Islam ini menjadi keturunan kepada penjajah British, maka penjajah British mengambil polisi, mengambil taktik sebagaimana polisi dan taktik yang diamalkan di seluruh negara-negara umat Islam, iaitulah pecahkan musuh-musuh. Akhirnya mereka akan mampu terus memerintah. Iaitulah polisi pecah dan perintah. Divide and rule, farriq tasud, pecah dan perintah. Maka mereka memecah belahkan kesatuan umat Islam dan orang Melayu pada waktu itu dengan cara mereka mengajak UMNO bekerjasama dengan British. Dan malang sekali bagi orang Melayu, malang sekali bagi orang Islam apabila UMNO sanggup meninggalkan sahabat-sahabat seperjuangan dalam parti kebangsaan Melayu Melaya, dalam api, dalam awas, sanggup tinggal perjuangan bersama-sama dengan sahabat-sahabat mereka yang Islam dalam Hizbul Muslimin, para ulama dalam Hizbul Muslimin, mengkhianati perjuangan Melayu, mengkhianati perjuangan Islam ini, sanggup bersekongkol dengan British hanya atas satu tawaran daripada British: kami boleh berikan kepada kamu kemerdekaan, tetapi dengan syarat bukan golongan kiri dan bukan golongan kanan. Maksudnya kami tidak mahu komunis, kami juga tidak mahu Islamis. Dengan syarat kerajaan yang dibentuk selepas kemerdekaan ini bukan kerajaan Islam. Oleh sebab itu kamu mesti bersama-sama dengan kami menentang golongan kiri dan menentang para pejuang Islam. Dan malam sekali apabila UMNO sanggup bersama-sama dengan British menjadi harimau British, menentang, menzalimi saudara-saudara se-Melayu dalam PKMM dan se-Islam dalam Hizbul Muslimin. Akhirnya parti kebangsaan Melayu Melaya diharamkan. Begitu juga Hizbul Muslimin diharamkan. Pimpinan-pimpinan golongan-golongan ini disumpahkan dalam penjara dengan digunakan Ordinan Darurat 19. Ordinan Darurat 1948. Pengkhianatan umat Islam sendiri, umat Islam yang sekular, kepada perjuangan Islam. Pengalaman yang berlaku di tanah Melayu ini sama dengan apa yang berlaku di negara-negara di bumi umat Islam yang lain. Inilah yang berlaku di Mesir, inilah yang berlaku di Libya, inilah yang berlaku di Indonesia, dan inilah yang berlaku di mana-mana bumi umat Islam. Yang akhirnya apabila umat Islam mendapat kolonial kemerdekaan daripada penjajah, tetapi mereka dijajah sekali lagi untuk kali yang sekian kalinya oleh orang yang sebangsa dengan orang yang seagama. Bagi kita umat Islam, para pejuang Islam, matlamat kita bukan hanya sekadar kemerdekaan,
Kemerdekaan yang sebenar bagi kita adalah apabila kita berhak, kita bebas untuk mengamalkan keseluruhan ajaran Islam itu dengan bebas, tanpa ada apa-apa sekatan, tanpa ada apa-apa ancaman. Kita bebas, kita merdeka untuk mengamalkan syariat Islam dalam aspek syakhsiyah, dalam undang-undang keluarganya, munakahat, dalam undang-undang ekonomi, muamalah, dalam undang-undang sistem undang-undang jenayah, begitu juga dalam sistem pentadbiran keseluruhan. Apabila kita mendapat kemerdekaan, bagi memastikan bahawa negeri yang ditinggalkan kepada UMNO ini akan terus diperintah mengikut terujuk penjajah, maka ditinggalkan suatu dokumen yang sangat penting yang dinamakan sebagai perlembagaan. Malangnya, walaupun ada ruang dalam perlembagaan ini untuk kita tafsirkan bagi kebaikan umat Islam dan Islam itu sendiri, tetapi oleh kerana pemimpin-pemimpin kita telah dicok pemikirannya dengan fahaman sekular, maka sampai sekarang kekal perlembagaan Malaysia itu ditafsirkan mengikut tafsiran sekular. Dengan tafsiran sekular ini, umat Islam tidak bebas untuk mengamalkan ajaran agama. Kita boleh mengamalkan ajaran kita dari aspek ibadah. Kita bebas untuk bersembahyang, bebas untuk berpuasa, bebas untuk mengerjakan haji. Kita juga bebas untuk mengamalkan undang-undang ahwal syahriyah, undang-undang keluarga. Maka kita boleh kahwin. Kita tidak merujuk kepada undang-undang Inggeris ataupun undang-undang lain, tetapi kita merujuk kepada undang-undang Islam. Tetapi dalam aspek pemerintahan bernegara, dalam aspek pemerintahan undang-undang, kita masih lagi terpaksa tunduk kepada peraturan undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah. Maka inilah tugas yang paling besar kepada gerakan Islam. Dan kita di Malaysia ini PAS yang mewakili seluruh gerakan Islam yang ada. PAS yang menjadi front kepada semua gerakan-gerakan Islam yang ada, yang menjadi payung kepada semua gerakan-gerakan Islam yang ada, memperjuangkan Islam secara syukur. Maka kita akan terus memastikan bahawa satu masa nanti Malaysia ini insya-Allah akan dilaksanakan sepenuhnya syariat Islam di dalamnya. Terlihat akhir-akhir ini satu demi satu negara-negara umat Islam yang dulunya dijajah, kemudian dijajah sekali lagi oleh orang Islam sendiri jatuh. Kejatuhan rejim umat Islam yang menjadi ejen kepada penjajah di Indonesia, kejatuhan rejim yang sama di Mesir, kejatuhan rejim yang sama di Libya, dan insya-Allah kita akan tengok perkara yang sama akan berlaku di Yaman, perkara yang sama akan berlaku di Syria, dan kita akan lihat perkara yang sama akan berlaku di bumi Indonesia, insya-Allah. Kita menjemput tokoh ikhwan. Bagaimana yang saya katakan, ikhwan menjadi sumber inspirasi kepada gerakan Islam seluruh dunia. Tetapi bukan bermakna apa yang dilakukan oleh ikhwan di Mesir itulah yang kita lakukan di Indonesia. Tidak bermaksud. Kita mempunyai matlamat yang sama, tetapi oleh kerana berbeza audiensnya, berbeza bentuk muka buminya, berbeza environment biarnya, maka masing-masing ada pendekatan tersendiri, matlamat yang sama, ada kaedah yang tersendiri. Kita di Malaysia ini kita mengambil kaedah berpolitik. Ikhwan ada sekatan-sekatan yang menyebabkan mereka tidak boleh aktif berpolitik. Begitu juga dengan gerakan Islam yang lain, ada kaedah-kaedah yang tersendiri. Tetapi kelebihan yang ada kepada PAS,
yang mungkin tidak ada kepada jemaah-jemaah Islam yang lain adalah kita beroperasi bergelanggang di tengah-tengah masyarakat yang hanya sedikit lebih daripada orang bukan Islam. Bilangan orang Islam di Malaysia ini kurang daripada 60%. Selebihnya adalah orang bukan Islam. Gerakan Islam di Timur Tengah, di Mesir sebagai contohnya, majoriti umat Islam, majoriti penduduk rakyat di Mesir itu adalah orang Islam. Minoriti terlalu sedikit bukan Islam. Begitu juga di Libya, begitu juga di Tunisia, begitu juga di Yaman, begitu juga di Syria. Mungkin mereka mengambil pendekatan sebegitu, dan jalan yang mungkin selepas ini agak mudah untuk mereka melaksanakan syariat. Tetapi kita di Malaysia ini, kita berhadapan dengan dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang Melayu Islam sendiri, dan golongan yang kedua adalah orang-orang bukan Islam. Cabaran yang ada kepada kita adalah lebih besar. Sebab itulah apabila kita menang di Kelantan dan kita mampu mentadbir negeri Kelantan dengan berbagai cara yang ada kepada kita, alhamdulillah kita dapat convince, alhamdulillah kita dapat mempengaruhi orang-orang bukan Islam sedikit demi sedikit sudah boleh menerima sistem-sistem Islam, walaupun masih ada lagi yang agak teragak-agak. Kalau dulunya orang bukan Islam menganggap sistem ekonomi Islam sebagai mundur, tetapi hari ini orang yang menjadi subscribers kepada sistem ekonomi perbankan Islam, yang menjadi pelanggan kepada perbankan Islam, tuan-tuan majoritinya saya diberitahu adalah orang-orang bukan Islam. Ini satu kejayaan kita, satu kejayaan yang tidak ada kepada negeri-negeri, kepada negara-negara umat Islam yang lain. Ini adalah pencapaian yang dibuat oleh PAS, dan insya-Allah kita akan terus explore pencapaian. Kita akan terus buat lagi apa yang kita boleh buat dalam suasana kita berhadapan dengan orang Melayu dan orang bukan Islam. Dan dalam hal ini kita terhadapan. Dan kalau kita mampu berjaya lakukan di Kelantan, kita akan mampu dan berjaya lakukan di Malaysia. Dan apabila kita berjaya dan mampu lakukan di peringkat negara di Malaysia, maka PAS sebagaimana ikhwan muslimin di Mesir, PAS pula akan menjadi sumber inspirasi. PAS akan menjadi contoh kepada gerakan-gerakan Islam di negara-negara yang umat Islam hanya mempunyai 50%. Itulah tugas yang besar yang kita pikul, yang dipikul oleh PAS di Malaysia ini, insya-Allah, dengan iltizam, istiqamah, komitmen yang diberikan oleh para ulama, para pejuang semua, insya-Allah, apa yang tidak mungkin akan mungkin boleh dibuat satu masa. Jadi kata apa yang akan yang dibicarakan oleh dua tokoh setempat dan satu lagi tokoh dari pentua ini, insya-Allah sebagai pengalaman yang boleh kita contoh. Untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dewan Ulama PAS Pusat. Mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Urusan Perangan Kerajaan Negeri Kelantan. Mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tamu jemputan kita, dan juga kepada semua tuan-tuan yang sanggup hadir pada malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.